Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Waliwalidina waliwalidaina, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimina fil Gazzah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah adik kakak saudara kami yang berada di bumi Gazzah ya Allah. Allahumma ansuril muslimina fil mujahidin wa fil kulli makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah tentera-tentera Islam kami ya Allah, tak kira di mana saja mereka duduk ya Allah, seluruh tempat ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman. Banyaklah kita mengucap syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala panjang lagi umur kita boleh sambung lagi dalam Siratun Nabawiyah, iaitu kita boleh sambung lagi dalam tajuk ilmu kita, iaitu kita bincang sakut paut dengan kisah-kisah para Nabi dan juga kisah para Rasul. Semacam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman di dalam Surah Yusuf, ayat yang akhir, iaitu surah Yusuf ayat yang ke-111, yang Allah Ta'ala bagi penerangan kepada kita supaya kita tu boleh ambil pengertian bersama. Bunyi dalam ayat tu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Yang mana Tuhan jelas dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-111, ayat akhir sekali dalam surah Yusuf, iaitu Tuhan wi penerangan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu, kisah para nabi, kisah para rasul, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi Tuhan royak dalam Quran, dalam kisah Nabi ni, kalau kita dengar kisah Nabi, kita dengar kisah para Rasul, maka jadi pengajaran bagi orang yang berakal. Mana kata orang yang suka mikir,
Orang bukan dengar, nak dengar kisah saja dak lah. Dengar sudah dah dia mikir. Lepas tu dia dengar gak dah dia boleh dia teke sebar orang lain boleh dengar juga. Tu dia panggil pengajaran. Nah, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tu ayat lagi. Nah, Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, bagai yang Tuhan cerita. Bagai yang Tuhan royak ni, hadis yuftara. Cerita yang Tuhan royak dalam Quran ni, nah, bukan cerita yang dibuat-buat ke. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Cerita dalam Quran saat ni, nah, tetapi cerita dalam Quran ni membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nak royak atau cerita dalam Quran ni, nak royak cerita kitab Tuhan atas mari. Tuhan nak benar kitab-kitab kisah-kisah sejarah hak sebelum daripada Nabi kita. Untuk nak jelaskan segala sesuatu. Tuhan nak beri penerangan. Lalu tu, alhamdulillah lah, hari ni kita boleh sambung lagi dalam kisah kita. Nah, iaitu kita duduk dalam tajuk gapo lepas pada kelik umrah ni baru mula nak baca kisah ni ke. Kerana baru betul kelik baru ni tu betul dengan hari Jumaat. Hari Jumaat tu kita dah buat dalam tajuk lain lah. Jadi betul dengan hari Khamis ya, kita jumpa hari Khamis gini. Kita boleh bagi penerangan sakut pandangan Siratun Nabawiyah. Jadi kita sambung lagi. Hak sekadar saya ingat ni, kita nak kecek, nak bincang dalam tajuk kisah Nabi Idris. Habis dah kisah baru ni ke? Ke ada lagi? Habis dah siapa? Kisah Nabi Idris Nabi dah. Belum pada kita nak lakah kisah Nabi Idris, nak pergi kepada kisah Nabi Nuh. Hari ni saya ingin nak bagi penerangan kepada kita sakut paut dengan kisah Nabi Idris, yang mana Nabi Idris saat ni tu Allah Ta'ala akak dia ke langit. Allah Ta'ala akak Nabi Idris ke langit. Setengah dalam kitab sirah kata Nabi Idris ni ke langit yang keempat. Nah, tu di antaranya kisah dan juga Siratun Nabawiyah. Kisah yang boleh kita ambil bersama-sama. Sebab itulah kita dengar kisah ni, makna kata kita ni tak sajalah. Patut pertama kalinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton semua yang terkesebar. Semua yang terkecil sekarang. Nah, yang mana bagi salam, Assalamualaikum dalam pik ni, kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi selamat sejahtera. Tuhan bagi rahmat, Tuhan bagi barakah pada kita semua yang tekan komen, yang tekan share, yang tekan gapo masuk untuk mukadimah rancangan kita ni. Alhamdulillah. Jadi kisah yang Ustaz nak baca, yang saya nak royak ni, bukan kisah biasalah. Ada tercatat dalam Quran, nah, dalam surah Maryam ayat yang ke-57 hingga sampai ayat yang ke-58 yang Tuhan royak. Nah, ayat yang ke-50 ni sampai 57. Nah, dua ayat. Tuhan royak gapo? Bunyi dalam Qurannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Tu dua ayat yang Tuhan royak. Wadhkur fil kitabi Idris. Tuhan royak. Dan ingatlah wahai Muhammad. Makna ayat ni, dan ceritalah, ingatlah ni makna kata dan menceritakan lahir Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Idris yang tersebut dalam kitab Quran tu. Ni lah hak kita nak royak kisah ni. Jadi kita dengar sirah Nabi, kita dengar kisah Nabi ni bukan saja dak lalu tu hak masuk mari. Tolong dulu tekan sebar, tolong dulu tekan share. Nah, adik kakak kita, anak beranak kita boleh sama-sama ikut rancangan Siratun Nabawiyah. Nah, ramah lik belakang ni ramah gapo ni, dia mau tanya Ustaz ni, pelik tak saya tengok ni. Hak ni dia panggil Petra. Petra ni duduk mana Ustaz ni? Petra ni duduk di negeri Jordan, Ordon. Nah, Jordan.
Petra ni dah satu dalam 7 perkara benda yang ajaib dalam dunia. Nah, 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือเพตราที่อยู่ด้านหลังของเรา Nah, ni bukit tengok ni. Umat Nabi Soleh, umat Nabi Syuaib dulu tengok dia pahak bukit ni. 3-4 lapis ni bangun ni. Ni bangun ni hak you lukis ni. Orang dulu ni bijak dah. Setapatyakam dulu ni bijak dah. Pandai lukis bukit sekerak bukit. Ni bulan belah. Bulan ni lah. 4/22 ni Ustaz Musafir kisah ni. Ustaz nak musafir sekali dengan hujat-hujat Ustaz 40 orang lebih tu. Kita nak pergi sini. Nak pergi di Petra ni, di Ordon. Nah, lepas tu, lepas pada Ordon, kita nak masuk pergi di Masjidil Aqsa di Kudus. Nah, insyaAllah. Nah, kita doa lah. Semoga Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk hujat-hujat Duyufur Rahman, hujat Baitullahil Haram, boleh masuk di kawasan-kawasan, tempat sejarah dalam agama. Kita nak pergi ngaji sejarah ni bukan kisah saja tak. Ni kita boleh tengok gambar dulu. Nah, ni panggil Petra. Nah, Petra. Alhamdulillah. Jadi, ni kawasan-kawasan kisah Nabi jugalah. Kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Syuaib, nah, kisah Nabi Yusha' ibn Nun, kisah Nabi Lut. Ya kawasan ni lah. Lebih kurangnya. Lalu tu insya-Allah lah. Dek kakak yang sama-sama ikuti. Macam mana di dalam Quran saya baca wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Tuhan royak wahai Muhammad mu ceritalah kisah-kisah Nabi Idris tu. Wazkur fil kitab Idris. Hai Muhammad, kisahlah royaklah cerita-cerita kisah Nabi Idris yang duduk dalam Quran tu. Nah, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia Nabi Idris tu adalah seorang Nabi, seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Ni hak kita nak ayat alam ni. Nak ayat hari ni sekarang lah ni hak kita nak boleh dengar sama-sama ni, kita nak ayat kisah. Iaitu kisah yang catat dalam Quran. Sakut paut dengan siapa dia? Sakut paut dengan Nabi Idris. Dan juga Nabi Idris ni cucu yang kena daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita nak hundur, tapi tak saya hundur dah lah. Baru ni kita royak dah ke. Kerana Nabi Idris ni anak siapa dia? Nabi Idris ni anak Nabi Idris anak siapa dia? Nabi Idris ni anak Yarud. Yarud ni siapa dia? Yarud ni anak kepada Nabi Adam. Yarud ni anak kepada Nabi Adam. Lepas tu Yarud ni anak siapa dia? Yarud ni panggil cocok dah. Cocok Nabi Adam. Lepas tu pergi kepada Mahlil. Mahlil ni cucik Nabi Adam. Lepas tu Qawin. Qawin ataupun kawinan jatuh kepada cacat Nabi Adam. Lepas tu Anush. Anush ni jatuh ke cucu Nabi Adam. Lepas tu cucu, lepas tu Syed. Syed ni adalah anak Nabi Adam. Jadi Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu daripada cucik cocok cacat Nabi Adam. Tu Nabi Idris. Kita royak dah, saya tak ulang kelik dah lah. Moga kita royak dah baru ni ke. Sakut faham dengan kisah-kisah dia. 2 episod dah kita kecek. Hari ni kita sambung episod yang ketiga. Ton Tisam. Kiyokap Nabi Idris alaihissalam. Có 1 ในท่านนบีเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลานะครับให้สถานที่ที่สูงส่งให้สถานที่ที่มีเกียรติที่สุดแด่นบีอิดริสอะลัยฮิสสลามเสมือนกับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเช่นกันni kita boleh dengar kisah-kisah. Bab tu dalam ayat surah Maryam ayat yang ke-50 ni 57 tu yang royak Muhammad ceritalah, Muhammad royaklah kisah Nabi Idris ni supaya umat-umatmu tu boleh dengar kisah Nabi Idris, nak membenarkan kitab-kitab dulu. Lalu tu hari ni kita nak cerita, kita nak royak kisahnya yang tercatat dalam kitab sirah sakut paut dengan Nabi Idris alaihi salam, yang mana Nabi Idris saat ni tu nama asal dia Akhnuk. Nama Akhnuk bukan nama Idris dah. Nabi Idris ni nama asal nama Akhnuk. Tetapi Nabi Idris saat ni seorang sahabat Nabi, seorang Nabi yang mana Nabi Idris tu sangat suka. Suka baca, suka cari ilmu, hingga sampai kitab-kitab yang turun kepada Nabi kesemuanya
Nah, semua kitab yang turun daripada Nabi adalah 30 suhuf yang turun kepada Nabi Idris alaihi salam. Macam mana dalam hadis Nabi, Nabi ada jelas, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin unzila ala syisin. Nah, Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata ada 104 kitab semua. Nah, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Nah, jadi Nabi kata ada 104 kitab. Mi'atu kitabin wa arba'atu. Kitab yang Tuhan buat turun ni 104 kitab semua. Nah, 104 kitab semua. Hak ni lah Tuhan royak dalam Quran, wazkur fil kitab Idris. Tu dah. Royaklah wahai Muhammad. Sebarlah. Royaklah cerita kepada umat-umatmu tentang kebenaran kitab-kitab yang melalui Nabi Idris alaihi salam. Sebab dalam 104 kitab yang Nabi royak dalam hadis, unzila ala syithin khamsuna sahifatan. Nah, dalam semua 104 buah kitab yang Tuhan royak, Allah Ta'ala turun kepada Nabi Syith 50 suhuf. 104 turun kepada Nabi Syith. Nabi Syith ni anak bosu kepada Nabi Adam AS. 50 buah turun kepada Nabi Syith. Wa unzila ala akhnukha 30 sahifatan. Dan Tuhan turun kitab kepada Nabi Idris pula, akhnuk. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut akhnuk. Nah, hadis Nabi kata akhnuk. Akhnuk, makna kata akhnukha ni adalah seorang Nabi yang digelarkan Nabi Idris. Sebab apa gelar Nabi Idris? Sebab Nabi Idris ni 30 sahifatan. 30 buah kitab yang Tuhan hantar pada Nabi Idris untuk Nabi Idris tadarus. Sebab itulah nama Idris tu asal daripada kalimah darasa. Orang yang suka mengkaji, membaca, mengulangi kitab-kitab. Lalu tu digelarkan Nabi Idris alaihi salam. Tu bukan saja-saja tepat mari nama ni. Minggu lepas kita royak dah. Nah, wa unzila ala akhnukha 30 sahifatan. 30 buah kitab Tuhan buat turun kepada Nabi Idris alaihi salam. Wa unzila ala Ibrahim 10 sahaifa. Dan Tuhan buat turun pula kepada kitab saat ni kepada Nabi Ibrahim alaihi salam 10 suhuf. Nah, 10 suhuf. Nah, wa unzila ala Musa qabla Taurati 10 sahaifa. Dan Tuhan buat turun pula kitab kepada Nabi Musa sebelum nak turun Taurat 10 suhuf. Nah, 10 kitab. Nah, wa unzilat Tauratu wa Injilah wa Zabura wal Quran. Dan lepas pada itulah Allah Ta'ala buat turun juga kitab Taurat, buat turun kitab Injil, buat turun kitab Zabur, dan juga buat turun kitab Al-Quranul Karim. Itulah hak kita wajib berimannya 4 buah kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quranul Karim. Itu tepat nak mari. Sebab tu kita royak kata Nabi Idris alaihissalam ni bukan biasa Nabi tu. Tu hari ni kita boleh ikuti sama-sama. Nah, macam mana weh? Hak masuk mari dah ni nak tengok baru 90 orang ya terkecek. Bobo nak gerak ya, kalau kita kecek bab agama ni tak berakhir mana nak cek. Nah, Allahu Rabbi, galiknya kita. Nah, hidup kita ni galik, benar-benar galik. Tak khabar, benar-benar tak khabar kita ni. Nah, Allahu Rabbi, lalu itulah adik kakak yang masuk mari ni, hak masuk mari dah, hak terkeshare tu, kita doalah semoga dia dapat kebajikan. Semoga orang yang terkesebar, terkeshare, Allah Ta'ala bagi kemudahan dalam hidup dia. Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Allah Ta'ala lipah rezeki dia hingga sampai dia boleh jejak 2 tanah haram dan juga bumi Palestin. Allahumma amin. Kita doa dah tu. Orang tak seceh, kita tak doa lah. Nah, kita tukar dengan doa. Satu kali dia kita doa tu yang timur juga, alhamdulillah kita boleh jejak. Nah, bumi haram dan juga Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki kepada kita. Allahumma amin insya-Allah. Oh, Sunni gaduh-gaduh amin. Abeli pun gaduh-gaduh amin. InsyaAllah lah. Tuhan terima doa tu. Nah, Sunni. Nanti kita boleh jejak bumi dekat belakang kita ni, Sunni. Nah, alhamdulillah. Jadi hari ni nak kecek, nak bicaranya sakut paut dengan Nabi Idris alaihissalam. Semacam mana Nabi Idris ni dia boleh bicar, boleh berkawan dengan para malaikat. Nabi Idris ni Allah Ta'ala bagi keizinan kepada Nabi Idris
dia boleh main, dia boleh berkerola, dia boleh bicara, boleh hidup sekali dengan malaikat maut. Malaikat Israel, hak tarik nyawa tu. Ai, kalau kita tanya dah berapa orang dalam kita ramai-ramai ni? Nah, tak ada. Nah, berapa orang dalam ramai-ramai kita ni hak nak sign dengan malaikat Israel? Dia buat tangan nak tengok. Oh, sebut kata Malikum mau. Minta maaf Ustaz. Lama lagi kita Ustaz weh. Weh orang bunda, orang tua-tua ke dululah. Tak gitu. Kalau sebut Malikum mau kok. Nah. Setara Nabi sendiri, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sendiri pun royak kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, hak mari jumpa hak ketuk pintu depan rumah tadi tu, itu adalah Malikil Maut. Nabi kata, malaikat hak juru tarik nyawa, malaikat hak nak pisah kita hidup dunia dengan akhirat. Oh, maka pucat muka Siti Fatimah. Malaikat maut. Tapi Nabi Idris ni boleh saing. Boleh duduk sekali dengan malaikat maut. Masya Allah. Ni nak oyak jarah. Nah, Abang Syukuri. Salam Ustaz dan kawan-kawan semua. Macam mana Abang Syukuri kita? Haji Syukri. Masya Allah. Haji Syukri duduk golok. Nah, ujian turun duduk golok tu. Mandu mutu kereta tu beringat sikit lah ujian ni. Takut tang kalah parik. Tak gitu. Ustaz Azhar takut tang kalah parik. Masya Allah, Alhamdulillah. Ramai dah. Hak masuk mari tu tolong tekan sebar. Tolong tekan share. Mudah-mudahan dengan sebar kita saat ni, kita boleh dengar kisah-kisah, sakut pak dengan kisah Siratun Nabawiyah, iaitu kisah Nabi Idris hari ni. Yang macam mana Nabi Idris saat ni, seorang Nabi yang Allah Ta'ala akak ke langit dan juga masuk syurga. Kita tengok kisah dia. Macam mana bunyinya. Jadi, setiap hari Nabi Idris ni, setiap hari Nabi Idris ni, dia suka sangat baca, dia suka sangat mempelajari kitab-kitab, dia suka sangat tadaruh kitab-kitab Allah. Macam mana hak 50 buah Tuhan turun. 50 ke 30 ni. 30 buah yang Tuhan hantar pada Nabi Idris ni, sentiasa Nabi Idris baca. Kalau kita lah ni Quran tu lah. Kalau kita lah ni Quran, kita baca kitabullah. Lepas tu dan sunnah Nabi. Jadi Nabi Idris ni suka baca, lalu itulah panggil Nabi Idris. Jadi setiap hari Nabi Idris ni dia jahit. Setiap hari dia jahit. Kerja Nabi Idris ni orang yang mula-mula pandai jahit. Siapa Nabi kita sendiri pun jahit juga Nabi kita. Kasut Nabi cari, Nabi jahit diri. Baju Nabi cari, Nabi jahit diri. Nabi tak hamak orang yang suruh bini dak jahit baju-baju ni. Lalu kita kacing setil lucu tu pun Allah makmum gak dak jahit baju. Duk pakai 3 hari dah kacing putus ni. Tak tolong jahit Allah karik molek. Kalau kita dak, Nabi jahit sendiri. Nabi jahit sendiri, Nabi tapung sendiri. Ni akhlak bagi dia Nabi. Benda-benda hak geng-geng ni Nabi buat sendiri. Tak nanti orang lain buat dak. Ni akhlak bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh dengar, yang mana kita boleh tahu cerita-cerita sakut pada dengar para anbiya. Tu je tujuan yang kita boleh bincang hari ni, kita boleh ambil ilmu bersama insya-Allah. Jadi kalau kita pergi tengok Nabi Idris ni, sambil-sambil dia jahit saat ni. Dan setiap kali dia memasuk ke jarum, setiap kali dia masuk jarum untuk nak jahit. Orang nak jahit saat ni, dia ambil benih boh dalam lubang jarum. Boh dalam lubang jarum sudah dah. Setiap kali Nabi Idris dia jahit ni, boh jarum masuk dalam kain. Gapo Nabi Idris baca? Nabi Idris mengucapkan tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih. Allah, Nabi yang sangat-sangat duk dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jika pekerjaannya sudah selesai, apabila Nabi Idris saat ni dia sudah jahit kain, jahit baju, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang menyuruhnya dengan tanpa meminta upah pun. Jahit peri ya. Jahit peri ya. Nabi Ibrahim, tengok akhlak dia. Nabi jahit sudah jahit, Allah kau tuai, tak ada kira upah dak, peri. Free, percuma saja. Free.
Percuma tak ada. Kalau kita tak usah kata nak peri dek akak. Cabut ubin sorak 2 koknya kira. Main tok laki tua-tua tu. Nah, 2 kok sorak cabut ubin. Astaghfirullahalazim. Ni Nabi Idris peri, jahit peri. Tuai Allah ke tuai tak ada kira upah dak. Ambil lah. Tolong jahit bagi kamu. Nah, walaupun demikian, malah kau hidup macam tu Nabi Idris pun masih sanggup lagi beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambar, untuk digambarkan. Susah. Amalan kalau kira masa tu kau susah dah tu amalan macam tu kain pasal mana hak ada jamban tu. Susah lu kita nak gambar tak gambar lah macam mana. Jahit kain tu kain apa nama masa tu. Kulit menatai juga kekok mana Allah Ta'ala alam. Tuhan lah punya tahu. Sehingga malaikat maut ni sangat rindu. Malaikat maut. Malaikat Israel. Nah, Israel kan? Malaikat apa ambil nyawa? Malaikat apa ambil nyawa? Israfil ke Israel? Israfil hak siuk suka kalah. Israel. Nah, Malikil Maut. Kita panggil nama gelar dia. Malaikat maut ni Allah dah sangat rindu kepada Nabi Idris. Kasih malaikat tu Jangan mana malaikat ambil nyawa ni kasih kepada manusia ni jangan mana. Tapi malaikat maut ni kasih pada Nabi Idris. Dengan sebab hidup Nabi Idris, dengan tawaduk, dengan kedemak korang. Nah, malaikat maut ni sangat rindu. Sehingga siapa rindu saja wasa nak jumpa dengan Nabi Idris. Malaikat maut sendiri wasa nak jumpa. Kita berapa orang? Nah, kalau malaikat mau nak jumpa pi apa-apa orang nak jumpa. Tanya dulu malaikat nak jumpa ni sebab apa nak ambil nyawa ke? Tanya dulu kalau kita dah. Daklah mudah-mudah gitu. Setara nak nyawa tak tubik ni pun ketah berlegan dah. Nah, Allahu Rabbi. Tu di antara. Nah, iaitu malaikat Israel. Nah, Israel. Bukan Israel, Israel. Nah, tu malaikat hak juru ambil nyawa. Jadi lepas pada malaikat duk berasa nak jumpa tu, malaikat Israel saat ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, izinlah kami ya Allah untuk kami nak pergi cari, nak temu dengan Nabi Idris. Malaikat ni kasih cahaya pada Nabi Idris, nak pergi jumpa dengan Nabi Idris. Nah, setelah Allah Taala beri izin kepada malaikat Israel, maka setelah tu malaikat bagi salam. Malaikat pun duduk bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Idris jawab. Malaikat mari duduk sekali dengan Nabi Idris alaihissalam. Masya-Allah. Nak ayat cerita dah. Cerita ni bukan cerita dongeng ni. Cerita yang ada catat dalam hadis, cerita yang ada catat dalam kitab sirah. Macam mana tu ayat dalam Quran? Wazkur fil kitabillah. Wazkur fil kitab Idris. Nabi ya. Ni cerita Nabi Idris alaihissalam. Lalu tu apabila Nabi Idris duk malaikat mari cari. Nabi Idris mempunyai kebiasaan lah. Nabi Idris ni seorang Nabi yang sangat suka dia puasa. Siang hari ni dia puasa sepanjang masa. Nabi Idris puasa sepanjang masa. Apabila masuk waktu berbuka puasa, maka datanglah malaikat dari syurga membawa makanan kepada Nabi Idris alaihissalam. Makanan syurga dah. Malaikat Idris. Tu apa ni? Nabi Idris, malaikat Idris pula dah. Mula balik. Makan dari syurga. Makanan hak Allah Taala hantar melalui malaikat mari. Allahu Rabbi. Lalu bila menikmati makanan tersebut, malaikat beri makanan pada Nabi Idris buka puasa dia dengan makanan dari syurga. Ni Nabi ni, mukjizat dia. Jangan duk sekir. Sungguh kau makan dari syurga. Nabi semua ada mukjizat masing-masing. Mukjizat ni benda yang boleh manusia tak boleh buat. Mukjizat adalah benda yang manusia tak boleh buat. Tapi Tuhan bagi pada Nabi, setiap Nabi. Jadi Nabi Idris saat ni sentiasa beribadah sepanjang malam. Siang hari dia puasa pada Allah. Malam dia beribadat pula. Baca kitab. Malam dia beribadat, tasbih, zikir, semaya, tahajud, apa semua. Ni Nabi. Pada suatu malam, malaikat mau datang. Menemui. Malam-malam malaikat mau mari juga. Mari. Sambil membawa makanan dari syurga. Malaikat mau tu mari. Bawa makanan daripada syurga. Nabi Idris pun menikmatilah makanan itu. Makan. Kemudian Nabi Idris pun berkata pada malaikat maut.
Malaikat maut. Nah, wahai Tuan, kali cak undang-undang, wahai Tuan, marilah kita menikmati makan ini bersama-sama. Mari malaikat, Tuan, mari makan kali Moga malaikat waridah makan mari makan kali Tetapi malaikat itu menolaknya. Sebab apa nak ayat malaikat tolak? Kerana malaikat ni bukan jenis manusia. Dah tu. Sebab malaikat tak makan, kerana hidup malaikat tak makan, tak minum. Malaikat ni sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak rokok, sujud-sujud ni kerja malaikat. Nah, bukan tewada. Kita payah tewada. Nah, payah tewada mampu gerah. Duk turut nanti sia tu, selerak tabuk habis. Nah, malaikat tak makan, kerana malaikat bukan jenis hak kena makan, tak makan. Maka Nabi Idris pun terus melanjutkan ibadat dia. Nah, putih makan gapo, buka puasa gapo, lepas pada tu buat ibadat. Sentiasa berzikrullah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan malaikat maut itu, nah, dengan setianya menunggu sampai terbit matahari. Lepas pada makan sahur gapo gitu gini tak. Maka malaikat maut pun duk tunggu Nabi Idris hingga sampai naik matahari. Sampai masuk waktu pagi tunggu Nabi. Maka Nabi Idris pun merasa heran lah malaikat ni. Nah, melihat Nabi Idris tengok malaikat saat negok, macam mana dia ni. Nabi Idris pun gitulah, kerana malaikat ni menyerupai manusia mari jumpa dengan dia. Bukan rupa malaikat. Kalau mari rupa malaikat kok, kalau kita lari tak cukup bumi, malaikat Israel nak mari nyawa, dah tipu lagi, lari lah. Kalau kita tapi Nabi Nabi tengok heran dia ni, saya kahwin seorang ni, heran sungguh. Tak serupa dengan orang biasa nampak ni, suruh makan tak makan. Nah, kemudian beliau berkata, Nabi Idris kata, wahai malaikat Israel, wahai malaikat maut, hai Israel. Nah, maukah Tuhan bersedia bersama saya untuk melihat keindahan alam? Hai malaikat maut, hai malaikat Israel. Demo luar tak? Kita pergi jalan tengok keadaan suasana indah alam ni. Nabi Idris boleh jadilah Nabi Idris ni Tuhan bagi kuasa khas pada Nabi ni. Nah, nak pergi tengok keindahan alam ni macam mana. Boleh jadi pergi kali dengan malaikat. Malaikat maut pun menjawab, baiklah wahai Nabi Idris, boleh boleh awak pergi. Ni pucuk nak jadi. Maka Nabi Idris pun sama dengan malaikat maut sekali. Pergi dengan malaikat maut, pergi rupa mana, naik motor, naik kereta, tubel, pesel mana, Tuhan punya tahu. Jangan soal. Jangan soal. Ini mukjizat Nabi yang Tuhan wikha. Nah, maka berjalanlah Nabi Idris, sekali dengan malaikat maut, melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut sekali dengan Nabi Idris pun pusinglah. Pusing tengok di dunia ni, pusing tengok. Tengok gapo tu? Nah, tengok tumbuh-tumbuhan yang Tuhan tumbuh. Tengok gapo ni? Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidup naik. Nah, tengok situ, tengok sini. Nah, jadi pusinglah malaikat maut dengan Israel, dengan malaikat maut dengan Nabi Idris pun pusing. Pergi tengok suasana indahnya alam. Tengok keadaan suasana. Pusing tengok dua-dua ni, pergi tengok pergi situ, tengok tumbuh-tumbuhan yang hidup. Mari sini pula, pergi situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun. Sampai di satu kebun. Nah, maka malaikat maut berkata pada Nabi Idris, wahai Idris, adakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan? Idris, boleh tak kalau hamba nak uti sini hamba nak makan muka ni? Boleh tak? Nabi Idris pun menjawab, subhanallah. Nah, mengapa malam tadi tu tidak mau makan? Malam kahwin hajat dia mau makan apa tak makan? Hak malam ni hak halal. Nah, apa hamba dak makan tahajud malam, hak malam ni hak halal. Tapi nak pergi jumpa kebun siapa dia? Baru tak tahu ni. Nak pergi makan ni nak izin lah mana. Sedangkan sekarang Tuhan mau nak makan yang haram. Ni nak Tuhan nak teh tengok email seseorang Nabi. Nah, alhamdulillah. Itulah di antara. Itu di antara dah. Di antaranya malaikat maut dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, di antaranya. Maka Nabi Idris pun tak boleh lah tu makan yang haram tu, kebun siapa dia pun tak tahu tu. Nak pergi makan kata-kata tak boleh. Supaya kita tu lah
Pucuk niding, pucuk paku hok tumbuh di batas tanah siapa dia? Tengok atik. Anak lado ke apa kau tu kau ni tengok atik. Nah, walaupun hok burung berak, tapi tanah siapa dia kita duk kutik tu. Gi motang bela-bela motang kat dapat lado tumbuh banyak sini ni. Lado ni boleh kutik dah tak ada tuan ni. Kajak lado kajak Mari di mana lado kajak tengok tanah siapa dia kita kutik. Pucuk paku, pucuk niding, pucuk gapo ingat baik. Dari tanah siapa dia? Tuai tanah tu dah punya Nah, main kutik kata klik makan tak boleh macam tu. Nah, tu di antara dah. Jadi rupa malaikat ni malaikat rupa jadi manusia lah. Ni boleh kecek, boleh tengok lah. Nabi boleh tengok. Ni mukjizat. Jangan soal banyak pecah kepala kita. Otak kita tak pandai nak terima mukjizat ni. Nah, otak kita tak pandai nak terima mukjizat. Sepengah Nabi Isa, nah mukjizat Nabi Isa bunuh dajjal, mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa belah laut, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, semua Nabi tu ada mukjizat lah. Kalau kita jangan buat soal-soal, pasal mana pula Nabi ni kerana bunyi sepengah ta'an ceri, jangan ada. Hak ni mukjizat yang Tuhan bagi khas pada para Nabi. Nah, itu di antaranya. Nah, kemudian malaikat maut dan juga Nabi Idris pun menerukan perjalanan mereka. Nah, pusing tengok keadaan suasana yang Tuhan jadi. Tidak terasa oleh mereka membawa mereka telah berkeliling selama 4 kali. Pusing dunia 4 kali pusing tengok. Alih-alih. Malaikat maut dengan Nabi Idris ni pusing dunia 4 terik pusing tak khabar. Ni mukjizat dia panggil. Otak kita pecah ni kalau kita mikir dalam ni. Ya, kalau nak wiziasat je fikir tak nampak. Tak ada pelik lah ni kerja itu. No, nak wiziasat je kata. Nah, yang awakak yang atas nak langit. Nak atas langit semua kedak tau. Nah, kita percaya berat dia royak. Bohak Nabi royak, hak malaikat royak, hak Nabi royak, dalam kitab royak, kita tak percaya mana. Nah, tu parak kita ni. Dah. Tengok Facebook ni dah. Dah baru apa ke receh ni. Duk rasa kena ban dah ni. Rasa kena ban kerana tak naik ni baru 100 lebih ke ikut ni pelik ni nanti rasa kena ban dah. Nanti suruh ban berat dah. Nah, okey cek 200 sebelah ke okey tengok 160 ke ni 180 kita rasa kena ban dah. Tak. Nah, pitkan mon kena lihat ni. Kerana duk kecek, duk pakai baju Palestin, duk pakai gambar Masjid Aqsa, pakai masjid Qubatul Sakhrah ni pasal bocok dah. Tak gitu. Kok dia lah nak ban lah, ada masalah apa nah, muka tu pakai hadiah. Nah, nak ban tak ada masalah apa. Nah, tak ada pelik apalah. Nah, boleh jadi lah tu. Boleh jadi tak ada pia cek, tak gitu. Nampak lambat malam ni, nampak mendak dah ni. Nah, nampak mendak yang baru. Kita mari dekat-dekat dengan sejam dah 40 minit ni baru 160 ringgit. Kita tengok masa pelik ke tak? Pelik tak? Kita masa pelik lah ni. Boleh jadi kena ban semua. Ikut dia lah. Nah, habis licing lah ni tak. Habis fok ada channel besar-besar, YouTuber tak YouTuber, vlog tak vlog tu tak berani nak kacau Palestin. Takut nak katuk. Takut kena ban. Ban habis tu puyuk kita. Tu lebih kurang tak. Tu boleh jadilah. Nah, itulah pelik. Hilang gimana itulah boleh jadi. Kena ban boleh jadi. Tak apalah dia nak ban nak katuk ikut dia lah. Tak. Kita tak ada gua ni pun tak ada mati ke apa kali. Kalau Tuhan tak tarik nyawa kok. Alhamdulillah. Jadi Nabi ni duk pusing 4 terik. Pusing dunia, pusing tengok keindahan, kecantikan dunia yang Tuhan jadi dengan tumbuhan, dengan air, dengan gapo tengok. Molek sebenar. Nah, 4 hari. Nah, selama 4 hari duk keliling dunia tu galik sangat. 4 hari duk keliling dunia. Selama mereka bersahabat kali dengan malaikat maut Nabi Idris. Nabi Idris menemui beberapa keenehan pada diri temannya itu. Nabi Idris duk kali dengan malaikat maut tengok 4 hari ni wasa pelik demo ni. Wasa pelik manusia kedok demo ni. Nabi Idris tu berasa pelik. Nah, wasa pelik tengok Nabi. Nabi Idris tu tengok malaikat maut tu wasa pelik. Aku tengok bukan orang biasa nampak ni. Nah, nampak pelik seorang ni. Nah, segala tindak-tindaknya
berbeza dengan sifat-sifat manusia biasa. Tengok cara hidup dia, cara kecek malaikat maut, cara hidup, cara pakai dia, cara gapo, tengok tak serupa dengan manusia biasa. Malaikat nak serupa renanya. Walaupun dia tukar rupa jadi manusia kali pun, tapi tetap malaikat. Ni benda yang Nabi Idris tu rasa sekir. Akhirnya Nabi Idris pun tak dapat menahan hasrat ingin nak tanya itu. Tengok rasa pelik rasa nak tanya dah weh. Rasa nak tanya Nabi Idris ni, rasa nak tanya malaikat ni pasal mana. Kemudian beliau bertanya, wahai Tuhan, hai malaikat maut, dia cakap, wahai Tuhan, bolehkah saya tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya? Duk saing 3-4 hari dah, duk sekali. Pergi ziarah sekali tengok. Amor ni rasa pelik demo ni. Nabi Idris tu duk berasa oleh hati. Capok ke Tuhan. Dapat pelik demo tak sepo orang biasa ni. Boleh? Amor nak tanya. Demo ni siapa dia demo ni? Malaikat Idris mula tanya. Malaikat Idris pula dak. Nabi Idris. Apa jadi belik itu lalu ni lidah ni. Tak gitu. Maka Nabi Idris tanya, demo ni siapa dia? Maka malaikat maut katanya, saya adalah Malikil Maut. Saya ni malaikat hak jurumit nyawa. Pejam mata Ustaz. Pejam mata Ustaz. Hak duk nonton semua, penonton kita. Kita pejam mata Ustaz. Setelah pejam mata. Lepas tu kita ingat, kita pejam mata kita ingat. Kalau malaikat maut mencari kita nak buat macam mana? Pejam telek mata halu dah. Kejut gah. Ai malaikat nak ambil nyawa apa? Dak. Ni malaikat maut royak pada Nabi Idris. Royak apa? Saya ni adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas menyambut nyawa makhluk Tuhan? Nabi Idris tanya, wahai malaikat maut, demo dah dah. Hak Tuhan latih we demo ni orang tu yang mencabut nyawa segala-gala orang. Nabi Idris tanya malaikat maut. Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk Tuhan ni? Malaikat maut kata, ya benar. Ya benar. Amorlah Idris hamba. Amorlah orang yang cabut nyawa. Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk? Nabi Idris ni sekir. Mari duduk dengan kita 4 hari. Dah. Tapi kata duduk cabut nyawa, duduk cabut pergi. Mana Nabi Idris sekir? Perlu Nabi Idris sekir kak? Malaikat maut pun jawab, wahai Idris, selama 4 hari, banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Terkejut gah Nabi Idris. Terkejut gah Nabi Idris. Duk 4 hari dengan dia ni. Malaikat maut kata, 4 hari aku duduk denganmu ni wahai Idris, banyak sekali nyawa yang aku cabut. Roh makhluk itu bagaikan hidangan di hadapan aku. Roh makhluk ni supaya hidangan di hadapan aku. Malaikat maut kata. Terkejut gar gitu. Pakai selok terus. Pakai mayak-mayak lu dah kita lu temulah ni. Maka malaikat maut kata, aku ambil mereka bagaikan seorang sedang meniup-niup makanan. Menyuap makanan. Wahai Nabi Idris, aku ambil nyawa makhluk Tuhan saat ni dah. Supaya dengan aku menyuap makan ni. Supaya tu lah muduk suap nasi semuluk. Supaya tu lah aku cabut nyawa umat-umat, cabut nyawa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sampai ajar dia. Bahawa Nabi Idris dengar jawab pagi tu, Nabi Idris tanya, wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Wahai malaikat maut, pamu mari jumpa apa dengan aku ni? Dah sendiri belum ramah ni. Tak gitu. Malaikat maut kena tanya oleh Nabi Idris. Nabi tanya, wahai malaikat maut, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah untuk berkunjung ataupun untuk mencabut nyawa rohku ni? Wahai malaikat maut, mu mari ni aku nak tanya sikit Mu mari nak jumpa dengan aku saja-saja ke? Mu mari nak jumpa dengan aku, nak muzakarah dengan aku saja ke? Mu mari ni mu nak ambil nyawa aku. Mampu kerah lah kalau gitu kak.
malaikat maut ditanya oleh oleh Nabi Idris. Nah, mari ni nak jumpa dengan kawan saja, nak sayang kawan saja ke mari ni nak cabut nyawa kawan. Nah, maka malaikat maut jawab, saya datang untuk mengunjungimu wahai Idris. Nah, dan Allah telah mengizinkan niat aku ini. Wahai Idris, aku mari ni bukan nak cabut nyawamu. Cuma aku mari ni wahai Idris, aku dapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala izin kepada aku, boleh aku tu mari jumpa denganmu. Aku niatku tu mari nak kunjungmu, mari nak jumpa denganmu wahai Idris. Ni seorang apa? Seorang Nabi. Nabi Idris ni Nabi nombor 2 lepas pada Nabi Adam AS. Jatuh kepada anak cucu Nabi Syis. Iaitu anak cucu Nabi Adam dan cucu tekak lapis yang kena dengan Nabi Adam, Nabi Idris AS. Lepas pada malaikat kata, nah, aku ni mari ziarahmu, ku jumpa dengan aku, dapat izin Tuhan daripada-Mu. Wahai malaikat maut, Nabi Idris tanya, betulkah? Nah, wahai malaikat maut, kabulkanlah suatu permintaan aku padamu. Nah, wahai malaikat maut, mutimulah aku nak minta gapo kamu ni wahai malaikat maut, mutimulah. Aku nak minta karo kamu, mutimulah wahai malaikat maut. Iaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Nah, kemudian Tuhan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, agar menghidupkan saya kembali. Wahai malaikat maut, mencabut nyawaku wahai malaikat maut. Aku nak minta kamu aku minta mu cabut nyawaku lah. Lepas tu mu cabut nyawaku dah tu, mu minta Tuhan lah, aku hidup semula. Supaya apa tu? Nabi Idris minta supaya aku dapat menyembah Allah Ta'ala setelah aku merasakan dahsyatnya sakratul maut itu. Tengok malaikat maut dengar Nabi Idris minta. Nabi Idris minta apa? Wahai malaikat, mu cabut nyawaku mu cabut nyawaku Nah, mu minta Tuhan lah, mu cabut nyawaku. Aku nak terah tengok sakit nak mati setara mana. Nabi Idris minta. Nah, sakit nak mati ni setara mana? Cabutlah nyawaku. Lepas tu, mu minta dengan Tuhan lah, supaya Tuhan saat ni tu, nah, supaya kita saat ni tu, supaya Tuhan saat ni tu hidup hamba semula lepas pada hamba mati. Nah, maka malaikat maut dengar gitu kok. Malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, malaikat hanya dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Idris, aku tak akan cabut nyawa kamu, aku tak akan cabut nyawa orang lain. Semua atas dunia ni, makhluk Tuhan semua, aku tak akan cabut dengan melalui aku. Cumanya aku yang cabut nyawa orang saat ni dengan sebab izin Allah. Allah Ta'ala izin kepada aku, suruh aku cabut nyawa. Makna kata kamsah duduk di Tuhan, dia Tuhan tak sang suruh cabut, malaikat maut tak cabut nyawa orang. Sebab tu kita tu kalau tak sampai ajar, kita tak akan mati. Hidup di mana sekalipun tak mati kalau tak sampai ajar. Dia sampai ajar muda pun mati. Jangan buat gaduh. Itu lama lagi, baru 30 ni muda. Hidup lama lagi, kita jangan buat sedap Jangan buat sedap Ramai mana Covid baru ni mati, terlenggak muda tua tino jatuh supaya belaka. Puak 2 jarum vaksin Covid-19, klik mepeh herok mulu. Ramai mana? Tu nak ajar dia. Habis malaikat maut goyak, wahai Idris, kalau Tuhan tak izin, hamba tak cabut nyawa. Walaupun siapa sekalipun, hamba tak cabut. Lalu lepas pada malaikat maut goyak gitu, Nabi Idris dengar malaikat maut goyak. Lepas pada tu Allah Ta'ala perintah tu dah. Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar dia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris minta suruh malaikat cabut nyawa. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha mendengar. Nah, innallaha sami'un alim. Tuhan sangat mendengar. Bagi dalam hati kita Tuhan tahu. Bahawa Tuhan tahu, Tuhan dengar dah ni, maka Tuhan perintah wahyu pada Nabi Idris, wahyu pada malaikat maut. Wahai malaikat maut, nah, cabutlah nyawa dia. Nah, cabut nyawa dia. Nah, cabut nyawa Nabi Idris. Kerana Nabi Idris nak kecak tengok sakit nak mati ni setara mana lalu. Lepas tu kalau mati dah tu gapo hati. Ni bukan main-main ni. Sejarah yang ada catat dalam Quran ni. Dah, lepas pada malaikat maut saat ni
dengan permintaan Nabi Idris, maka malaikat maut pun cabutlah nyawa Nabi Idris. Saat itu juga maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Nabi Idris pun dapat dicabut. Dapat dicabut nyawa tu baik. Nabi Idris pun duk, maka malaikat maut cabut nyawa Nabi Idris tu baik. Maka di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah malaikat. Malaikat menangislah, siap mati dah lah, Nabi Idris mati dah lah. Kerana orang Tuhan izin suruh cabut saat ni, kita cabut dah nyawa dia. Maka dengan perasaan ibah wasa salah Nabi Idris. Malaikat maut wasa salah, wasa sedih tengok. Tengok Nabi Idris yang terlenggak situ mati. Maka malaikat maut pun mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, menghidupkanlah kembali sahabatnya itu. Wahai Allah, hiduplah seorang sahabat kawan ni. Ya Allah, hiduplah malaikat. Ya Allah, hiduplah Nabi Idris ni. Yang aku cabut nyawa dia saat ni, dia sudah mati sekarang, ya Allah. Allah, hiduplah dia semula. Maka lepas pada malaikat maut minta dengan Tuhan, Allah mengkabulkan permohonan dia. Allah Ta'ala terima permintaan malaikat maut, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula. Hidup semula Nabi Idris alaihissalam. Tu nak ayat jarah dia yang berlaku di atas Nabi Idris alaihissalam. Lepas Nabi Idris hidup mula oleh Allah Ta'ala, kemudian malaikat maut pun memeluk Nabi Idris. Malaikat maut pun nampak Nabi Idris guang molek, malaikat maut pun peluk Nabi. Maka malaikat maut pun tanya pada Nabi, wahai saudaraku, wahai Nabi Idris, bagaimanakah Tuan merasakan kesakitan maut itu? Wahai malaikat, wahai Idris, wasalah tik sakit nak mati, hak mu dapat dengar, hak mu dapat timur saat ni tu, hak ku cabut saat ni tu, mu rasa balah mana tik wahai Nabi Idris? Rasa balah mana tik? Allah, maka lepas pada Nabi Idris dengan malaikat maut tanya, wasa balah mana tik sakit nak mati saat ni, maka Nabi Idris jawab dia, bila seekor binatang dilapah kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut, sakitnya maut itu 1000 kali lebih daripada lapah kulit binatang hidup saat ni. Allah, sakit nak mati. Sebab tu tak pelik lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni berdoa munajat dapat Allah Subhanahu Wa Taala supaya sakit nak mati umat dia akhir zaman ni gitipu atas dia seorang Nabi kita. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi yang sangat cinta, sangat kasih pada umat dia. Lalu tu apabila Nabi Idris dengan malaikat maut tanya saat ni bahasa balah mana tik mati, Nabi Idris beroyak, wahai malaikat maut, sakit nak mati ni ga Allah, supaya dengan seekor binatang yang hidup-hidup tu, maka kita pergi pegang dia, kita lapah kulit dia tu hidup-hidup, senyum berang tu hidup-hidup, lepas tu 100 kali ganda. Itulah sakit nak mati. Kita cedek gapo nak mati? Kita cedek gapo tik berkalan untuk kita nak mati? Allah, nak oyak tak sakit nak mati. Padahal malaikat maut saat ni tu, malaikat maut kata, kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan, wahai Nabi Idris, aku cabut nyawa mu saat ni tu tak? Ku cabut halus sekali, tak biasa cabut orang atas dunia ni. Jok pada masa aku duduk kali denganmu ni, wahai malaikat maut, aku cabut saat ni, sabut koh je. Tak biasa cabut deras pun, cabut orang kafir, orang laknat, orang kena laknat, orang apa dak. Cabut koh je. Ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu, belum pernah saya lakukan terhadap siapa pun sebelum Tuhan. Malaikat maut kata, wahai Nabi Idris, aku cabut nyawa mutubik tu, cabut koh je. Aku tak bisa cabut orang lain daripada mu ni. Cabut koh gitu mu lalu. Wahai malaikat maut, Nabi Idris tanya, saya mempunyai permintaan lagi pada Tuhan. Wahai malaikat maut, aku nak minta kamu sekarang lagi boleh? Ni saing apa? Tuhan jadi malaikat maut saat ni jadi saing dengan Nabi Idris alaihissalam. Tuhan jadi saing apa? Nak minta apa minta?
Nabi Idris pun minta lah. Boleh tak Allah amo nak minta ke mungkara lagi wahai Tuhan. Wahai malaikat maut. Gapo? Saya ni sungguh-sungguh saya berhasrat nak melihat neraka. Nabi Idris nak tengok neraka. Nabi Idris minta nak tengok kawah neraka macam mana. Neraka ni balas mana. Tuhan nak azab macam mana. Apa nak tengok neraka pula wahai Idris? Malaikat maut tanya. Dah ambo ni nak tengok neraka supaya ambo ni dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi. Ni tengok tak. Nak tengok neraka sebab takutnya neraka saat ni tu, takutnya Tuhan azab, Tuhan sangat pedih saat ni, supaya ambo boleh tengok neraka saat ni, ambo akan rajin lagi ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila ambo boleh tengok neraka. Nah, supaya dia rajin ibadat. Allah ni malaikat dengar permintaan daripada Nabi Idris. Nah, maka malaikat dengar dah, malaikat kata apa? Wahai Idris alaihissalam, wahai Idris, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin Allah kepada saya. Wahai Idris, hamba pun jadi malaikat boleh tubai pergi sana sini, tubai pusing dunia 4 kali tak gelak lagi ni. Hamba ti boleh tubai, tapi hamba tak boleh nak gapo? Hamba tak boleh nak wagi awak. Hamba tak boleh nak wagi Nabi Idris ni pergi tengok neraka. Hamba tak boleh wagi. Malaikat kalau Allah Taala izin, hamba boleh wagi lah. Lepas pada itulah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada malaikat maut agar malaikat maut ni bawa Nabi Idris ke dalam neraka. Nabi Idris pun sekali dengan malaikat maut. Rugi. Masuk tengok kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala dahsyatnya. Tengok dalam Nabi Idris nampak dalam neraka saat ni semua yang diciptakan Allah Ta'ala untuk menyeksa itu, menyeksa musuh-musuhnya. Tuhan jadi semua dalam neraka tu untuk nak balas, nak balas kepada orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan cedek orang yang gapo? Orang yang jadi musuh Tuhan. Jadi musuh dengan Tuhan. Orang suruh semaya tak saya semaya. Suruh puasa tak saya puasa. Dan suruh mengucap syahadah tak saya mengucap syahadah. Suruh bayar zakat tak saya bayar. Suruh pergi haji pun tak mahu juga. Hak ni yang panggil musuh Tuhan. Aduwullah, musuh Tuhan. Maka Nabi Idris pun pergi tengok. Boleh tengok belakang. Hak tu air danau, hak tu air duk gelegak, hak tu timur, hak ni kawah neraka Allah wal iyazabillah min zalik, minta jauh lah daripada azab neraka. Lepas tu Nabi Idris boleh tengok pula rata-rata yang panah. Nanti nak tamat orang yang kufur dengan Tuhan. Rata yang panah, hula yang berbisa pula, Sujaul Aqra. Sujaul Aqra, hula yang sangat bisa, boleh tengok. Boleh tengok dengan berbagai-bagai binatang-binatang yang bisa. Boleh tengok kala yang besar, api yang membara. Tengok timur tu yang duk menidih, nak suap dalam mulut orang makan haram. Orang yang suka mengupak, orang suka pelaga orang, malaikat. Wagi Nabi Idris boleh tengok semua dalam neraka. Maka apabila malaikat wagi Nabi Idris boleh tengok dalam neraka saat ni, Nabi Idris pun kita tengok pokok-pokok yang penuh berduri. Faham kayu duri ada dalam neraka ni. Duri dia pasal mana Allah Ta'ala alam. Tengok lagi ada air yang panas duk gelegak, duk mendidih. Yang mendidih dan juga lain-lain kawah. Nabi Idris boleh tengok belakang dalam kawah neraka Allah Subhanahu dengan izin Tuhan lah ni. Bahawa setelah Nabi Idris saat ni rasa puas melihat keadaan neraka, maka Nabi Idris pun kelik mari. Kelik mari tempat yang asal mula. Duk mana tu Allah lah punya tahu. Kelik mari duk dengan malaikat maut semula. Kemudian Nabi Idris pun berkata pada malaikat maut. Mari siapa sudah? Nabi Idris pun minta, wahai malaikat maut, malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain pula ni. Amo rasa nak minta pula ni, hak lain lagi ni. Rasa tak puas lagi tengok saat ni neraka tu. Allah dahsyatnya Tuhan akan azab orang yang neraka dengan Tuhan ni. Bahawa Nabi Idris, ya amo nak minta hajat so lagi. Pandang Nabi Idris ni orang bijak. Pakai teknik masing-masing lah mintanya. Minta nak masuk tengok pula, nak tengok satu perkara lagi, iaitu agar Tuhan dapat menolong saya. Wahai malaikat maut, mu tolonglah hamba ni. Hamba berasa nak minta tolongkan lagi. Mu tolonglah hamba wahai malaikat maut. Gapo pula Nabi Idris? Gapo pula awak nak gapo? Maka Nabi Idris pun royak, saya ni ingin nak masuk dalam syurga Allah. Berasa nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala.
sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala bagi kekasih-kekasihnya. Wahai malaikat maut, wak giambo lah nak tengok syurga tu, nak tengok orang yang taat dengan Tuhan, orang yang suka buat ibadat, orang yang suka sebar kebaikan, orang yang suka suka dalam jalan-jalan agama. Maka demon ni akan boleh masuk syurga dia dengan sepenuhnya. Lalu tu Nabi Idris ni minta nak tengok syurga pula. Gapo duduk dalam syurga. Balas orang rajin ibadat ni syurga dia gapo kat dalam. Maka Nabi Idris pun duk tengok. Sehingga saya tak dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kekasih-kasih dia. Wahai malaikat maut, wagilah saya nak tengok juga gapo Tuhan duk sedia kepada orang beriman, orang mukmin ni. Dia boleh masuk gapo esok. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah. Lepas tu bukan hamba nak kita tengok saja tu. Hamba nak meningkatkan ibadah hamba saat ni supaya hamba tu boleh bertawajuh, boleh bertakwa penuh-penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata roh Nabi Idris. Supaya bukan supaya nak tengok sia-sia dak. Gi dah nak tengok. Lepas tu nak klik patiba. Supaya kita tu lah kelongkan dah tak tahu banyak kelongkan. Tasa nak seksa, tasa nak con habis kelongkan. Subuh ada kelongkan. Tapi gi tengok saja klik senyap. Masjid Bana acan wisuk belatih. Masjid Bana. Gi tengok. Oh molek rambut banci dia buat. Klik senyap. Siapa duit sejik tak ada. Tok Iman nikah tak ada duit. Tak ada bagi duit gen nikah pada Tok Khatib tu bila dia. Tu berat nan ni. Tak gitu lebih kurang. Ni kita tengok supaya hamba ni nak nekat lagi ibadat dengan Tuhan. Jawab malaikat maut. Jawab malaikat maut ke apa? Hamba tak boleh masuk lah. Kalau hamba boleh masuk ni adalah ketentuan. Apabila Tuhan izin hamba masuk. Lalulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada malaikat maut supaya Allah Taala saat ni kepada Nabi kepada malaikat maut suruh ambil Nabi. Lah matilah dia. Lepas tu gilah dia. Bawa dia Nabi masuk dalam syurga. Tuhan ni izin Nabi Idris masuk dalam syurga. Kali ni masuklah. Kemudian berpalinglah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu-pintu syurga. Dan juga mereka berhenti di pintu-pintu tersebut. Nabi Idris dengan malaikat maut pergi sampai dekat pintu syurga tu, menanti tengok. Masya Allah, bau sedapnya syurga Allah Ta'ala. Dari situlah Nabi Idris masuk, kita tengok syurga Allah. Tak ada dah. Sebab tu syurga Nabi Raya. Benar syurga ni kita nak bayar dengan mata tak boleh. Nak dengar dengan linga pun tak masuk. Nak bau dengan lidah pun tak sapa. Syurga. Nak ayat tahu kita sapa. Tu hewi nikmat ta dunia ni besar dah. Tapi nikmat syurga berlipat ganda besar. Sebab itulah malaikat maut pun pergi Nabi Idris. Maka Nabi Idris pun masuklah. Masuk tengok suasana dalam syurga macam mana. Maka dari situ sudah melihat syurga. Nabi Idris pun dapat melihat segala macam-macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk para wali-walinya. Tuhan jadi dah untuk orang yang taat pada Tuhan. Gapo kata dia yang boleh makan dalam syurga nanti. Berupa buah-buah pun ada. Ada pula buah-buah makan ni tak tahu nak makan. Sedap suruh makan sekali sedap. Makan yang dua sedap pula. Makan tiga kau sedap lagi. Makan yang keempat tak ada khabar-khabar. Khabar-khabar kulit. Nak banding tadinya kulit tinggi bukit. Makan ni sedap sungguh. Nanti apa makan ni? Kecik wasa kita. Maka Nabi Idris pun makan. Kita tengok rupa pokok-pokok kayu, tengok pohon kayu boleh makan, kita tengok gitu gini. Pergi tengok sungai-sungai yang ada air duk mengalir bawah. Masya Allah, nikmat syurga sangat besar. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, wahai malaikat maut, wahai saudaraku, saya telah merasakan pahitnya maut. Allah letihnya. Amo tengok mati ni Allah tak ada dah lah hai malaikat maut. Saya telah melihat dahsyatnya api neraka ni teruk benar dah lah. Allah, amo tak dare, amo tak padai ni nak cadai dengan api neraka yang gitu berat ni. Maka maukah Tuhan? Amo nak memohonkan kepada Allah untukku. Maka Nabi Idris saat ni royak lah.
Cukup lekatlah dalam syurga ni, masya-Allah. Hamo tengok neraka, hamo tak lagi dah. Tengok syurga, alhamdulillah. Tengok neraka, masya-Allah. Nah, wahai malaikat maut, boleh tak mu minta tolong doa dengan Tuhan kali lagi? Minta doa ke apa? Doa supaya aku ni dapat masuk syurga untuk dapat meminum air di dalamnya. Nabi Idris minta kepada malaikat nak masuk minum air dalam syurga. Nah, supaya menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka. Wahai malaikat maut, maksud ambo lah nak minum air setegak ni tak apa dah. Supaya ambo tak kena azab. Ambo saat ni tu tak kena bakar dengan api neraka. Nabi ke? Nah, Allahu Rabbi, besar sangat. Nah, lepas pada dia minta izin dengan malaikat dah. Nah, tak si masuk nak tak si. Maka malaikat pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut pun minta, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah izin pada dia ya Allah untuk memasuki syurga. Dan kemudian harus keluar lagi. Ya Allah, dah dia boleh masuk syurga. Lepas tu kita buat ubik bentar lagi, ya Allah. Maka Nabi Idris pun masuk ke dalam syurga. Boleh masuk syurga sungguh. Doa yang minta tu Tuhan terima Nabi Idris. Masuk dalam syurga. Beliau meletakkan selipar kaki dia di bawah salah satu daripada pohon kayu syurga. Masuk dalam galik sangat, siapa pecah lipar tak khabar nak makan lipar kelik. Nabi Idris pecah lipar. Lalulah ia keluar kembali daripada syurga. Nabi Idris pun malaikat ajak kelik pun kena tubik kelik lah. Kelik sampai sekarang. Nah, setelah beliau bersabda, setelah beliau berada di luar, Nabi Idris dengan malaikat Jibril, malaikat maut tubik luar pada syurga dah. Maka Nabi Idris saat ni tu minta. Nabi Idris minta ke apa? Nabi Idris minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Idris kata, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan lipar aku di bawah pohon kayu syurga. Wahai malaikat maut, amo lupa selipar dalam syurga. Amo lupa selipar dalam syurga. Malaikat maut pun berkata, masuklah ke dalam. Masuklah ke dalam syurga. Dan ambillah selipar-selipar tu. Masuk dalam. Nabi Idris pun masuk. Masuk ambil selipar dia, jatuh masuk. Maka masuk Nabi Idris sama, namun beliau tidak keluar lagi. Masuk dalam dia tak mau tubik. Sudah hijau. Nabi Idris masuk dalam tak saya tubik. Sehingga malaikat maut pun memanggilnya. Malaikat maut duduk luar ni kan. Idris, akhnu, Idris. Ya Idris, keluarlah, marilah, tubiklah. Jawab Nabi Idris kata apa? Tidak, wahai malaikat, dak. Wahai dak malaikat maut dak. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam ayat Quran surah Imran, Ali Imran. Kalau kita tengok saat ni Tuhan royak sungguh dalam Quran. Tuhan royak gapo? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tuhan royak dalam Quran. Maka Nabi Idris pun royak, wahai malaikat maut, amo tak mau tubik. Amo mati dah, wahai malaikat maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan merasai mati. Malaikat dengar Nabi Idris royak, wahai malaikat maut, amo tak mau tubik dah, amo nak duduk sini. Sebab orang yang mati, setiap orang hidup dia kena mati. Lalu tu malaikat maut saat ni dia ambil nyawa dah Nabi Idris mati dah, lepas tu hidup semula. Mati sekali sore je. Lalu tu Pak mati dah saat ni, sudah dah lah. Tu Nabi Idris. Maka Nabi Idris royak gitulah. Siapa yang bernyawa, siapa yang bernafas akan merasai mati. Sedekah saya telah merasakan kematian. Wahai malaikat, amo mati dah, amo rasa mati dah. Dan Allah berfirman, Tuhan berfirman, tidak ada seorang pun daripadamu malaikat mendatangi neraka itu. Tu Tuhan royak dalam Quran. Lepas itulah dalam ayatnya Nabi Idris saat ni belum lagi mati. Kerana Nabi Idris dia mati dah. Dia minta nak mati, lepas tu Tuhan wi mati. Lepas tu dia minta hidup semula, maka Tuhan wi hidup semula. Boleh hidup semula, tak mati dah lah. Dia hidup semula dah.
Kerana 2 kali hidup dah kan. Baru kali hidup dah. Lalu itulah Nabi Idris saat ni tetap di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu di antaranya. Ini kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang mana kita boleh ambil maklumat, yang mana kita boleh dengar. Nah, di antaranya kalau kita ikut banyak lagi dah mukjizat Nabi Idris alaihissalam. Nah, page kita ni kena blok boleh hadir. Nah, bukan kena blok dak, kena katuk pandangan. Nah, kena pitkan kan monghen. Nah, oleh kerana kita duk kecek bab-bab, nah, kejahatan Israel, nah, kita duk kecek kejahatan Yahudi, nah, yang mana duk bunuh umat-umat Islam di bumi Gaza. Nah, lalu itulah boleh jadi yang katuk kancing tu ni. Tak ada mari dia pun kata, "Mai mi kancing tu ustaz wan ni." Nak suruh buti dah tu. Nah, le buti sedap berehat dah kita ni tak. Tak. 250 orang lah ni, masya-Allah. Nah, salam ustaz mai mi kancing tu le kau masai, masya-Allah. Kini, nah, kini pen tuk pe le ustaz. Betul sungguh. Katuk lebih dah lah. Dia sebut Israel, dia sebut Yahudi, dia sebut Israel, apa gerah katuk dia habis. Nah, semua ni pakat ceng mari ni. Semua pek ni ustaz dikatuk lebih ni ustaz weh. Nah, pek tu pun tak ada ceng term. Tak ada pun lah. Moga hak dia kita pakai. Sebab tu lah noyak kisah Nabi Idrisnya. Nabi Idris ni dia mati dah. Lepas tu dia hidup semula. Lepas tu tak mati dah lah. Lalu Nabi Idris ni Tuhan akak naik di atas langit yang keempat. Masa Nabi Mi'raj kan? Isra Nabi duduk Mekah pergi Masjid Aqsa. Nah, Mi'raj Nabi duduk Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Maka masa Mi'raj Nabi tu Nabi ada jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, duduk di atas langit lapis yang keempat. Setengah riwayat kata duduk lapis langit yang keenam. Tu Allah Subhanahu Wa Taala punya tahu. Macam Ustaz Son, macam mai dai son. เมื่อเช้านี่หมดเสียงแล้วก็หมดแรง letih pagi tadi Allah letih sungguh. Mari duduk sini tu nak ngangung mulut tu nguat fuah tak boleh kecek sini. Lalu tu tak ada pagi tadi. Pagi esok lah, pagi esok ada insya-Allah. Tu di antara. Sebab itulah mukjizat Nabi Idris ni orang yang pertama, yang orang mula-mula kali pandai nulis, mula-mula kali pandai baca. Mukjizat Nabi Idris laginya, Nabi Idris juga diangkat ke langit yang keempat. Tuhan angkat naik ke langit yang keempat kerana dalam ayat surah Maryam Tuhan ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dah dalam Quran. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah mengangkatkan ke tempat yang tinggi. Ni Tuhan. Tuhan angkat Nabi Idris naik di atas langit yang keempat. Tinggi mana langit yang keempat? Tak sedar soal banyak. Tuhan punya tahu. Jawab dia, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuhan punya tahu. Langit yang keempat. Dan itulah mukjizat baginda Nabi apa? Nabi Idris alaihissalam. Dan juga Nabi Idris ni lah Nabi yang terima suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salasuna sahifatan. Apa? Anak ngajar mari duduk sini. Kai kelubung, dia pakai kai kelubung dulu. Tak boleh masuk, tak pakai kai kelubung. Alhamdulillah. Tu di antaranya kisah Nabi Idris alaihissalam. 3 episod sudah cukup dah untuk kita hari ni dah. InsyaAllah kita boleh ikuti 3 episod. Wasa apa 3 ton Nabi Idris yang kita boleh kongsi sama-sama dengan muslimin muslimah yang kita boleh ikuti dalam kisah Nabi Idris alaihissalam. InsyaAllah cukup. Lalu tu kita akan sambung lagi dalam kisah Nabi lain pula lepas pada ni, iaitu kita akan sambung lagi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni gapo? Nabi Nuh alaihissalam ni cerita dia gapo? Nabi Nuh ni hak mana kita duk dengar Nabi Nuh saat ni tu yang mana boh banjir sekerak bumi. Ni kita akan sambung lagi minggu depan lah. Minggu ni tak ada dah. Ni pun sejam setengah dah kita buat, kita bincang, kita mari muzakarah. Maka insya-Allah semacam mana kita boleh ikuti. Alhamdulillah เมื่อเช้ากะเข้าไปดูในเพจอุสตะ4 ครั้ง 8 โมงยังไม่เข้าคิดว่าคงไม่สอน
Masya Allah Kak Ning. Minta maaf Kak Ning weh. Kerana marai tu kelik di rumah. Nah, kelik rumah kampung marai. Lepas tu mari saat ni tu masa dia lah. Mari tengah malam. Nah, lepas tu pagi tu, kalau kita tidur tak cukup tu, nak jadi pering lah. Jadi pering. Pering macam mana? Baru lepas subuh tu, celik mata tak naik. Nah, masa dia lah manusia. Kita ni bukan hunjun. Kita ni manusia. Dia tidur tak cukup kat Isa nak ngajar. Wah, kata mengatuk ni. Wah, menguat-nguat je pun orang rekang tu. Lalu tu lebih kurang dah insya-Allah. Lalu tu hari ni kita boleh ikuti sakut pada kisah Nabi Idris alaihissalam sampai 3 episod, 3 ton. Kita boleh ikuti kisah Nabi Idris alaihissalam insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh dengar kisah-kisah ni. Kita boleh tahu kata satunya kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Tuhan kehendak macam mana macam itulah akan jadi. Insya-Allah. Tak sedut tak sini lah kelewat ni. Oh, duk kaluk anak ke dia. Nak ngajar ke apa? Ngaji ke apa tadi? Cicak. Cicak ni lah. Cicak ada lagu cicak. Jalan malam, ekor ngok-ngek. Oh. Mata lilak. Mata lilak. Oh, pandai. Lepas tu apa lagi? Oh, ngaji. Cikgu ngajar tu tak ada? Cicak jalan malam. Wak apa? Wak ekor ngok-ngek. Lepas tu? Wak mata lilak. Jadi cicak lagi Mapurah lah cicak tadi. Kena bidah habis Wak ekor nonek sangat. Yang apa lagi? Baca doa hujeh. Doa hujeh. Allahumma sayyiban nafi'an. Oh, pandai Resha. Doa apa lagi? Ni Mama Hajah Sau dah kata apa ni? Sau noi ngepek dengan cicak ni. Sau noi ngepek dengan cicak. Yalah. tadi nama saya iPhone ni. Wah, hak ni iPad tak boleh main hak ni. Hak ni bawa ngajar. Gapo lagi ngaji ni. Mai belang melometik ya. Oh, mai tagi. Sudah lagi. Oh. Tak apa. Cicak jalan male, wa eko ngok-ngek. Wa mato lilak. Oh, gitu dia. Jadi yang ngaji. Ingatlah. Pia hak jalan malam tu supaya cicak dah tu. Hak jatuh pun baik, hak tina pun baik. Jahawai jalan malam supaya cicak lah. Ekor ngek, mata lilak. Tak boleh kelipar. Tu dia. Masya Allah. Itulah di antara ya tak. Hari ni cukuplah sejak 20 minit. Ada gapo nak kongsi sama ada gapoวันนี้ belan Melayu belan Yunai kah Ustaz belan Club Kampungครับวันนี้ belan เปิดเทอมวันแรก Club Kampung ไม่ได้มายะลา ada Dik Syah sore lah ni Alhamdulillah. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung masuk lagi kisah Nabi yang ketiga, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh ni panjang juga. Bukan. Nabi Nuh ni panjang juga kisah. Kerana Nabi Nuh Nabi Nuh ni dakwah setengah Nabi Nuh. Dari sirah kata Nabi Nuh ni dia dakwah 1000 tahun. Tengok dalam kitab sirah Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Tapi orang masuk Islam hanya 80 orang. Tu dia. Masuk Islam 80 orang. Tak sampai 100 orang masuk Islam. Dengan masa Nabi Nuh ni dakwah lama kening lalu tu lah. Dalam kisahnya ada Nabi Nuh ni pergi buat perahu, Tuhan perintah surat perahu, Tuhan nak atas air banjir sekat dunia mari untuk nak hapus orang yang kufur dengan Tuhan. Sampai ke bini Nabi Nuh sendiri, anak Nabi Nuh sendiri tu tak percaya juga pada Nabi Nuh. Alhamdulillah. Itulah di antara orang tanya ada soalan gapo nak tanya, dia tanya Ustaz milu kikon kah? Kak Ning cari penyakit kat ni. Tak gitu. Cari penyakit ni. Tanya soalan agama lah. Nak tanya gapo lebih kurang. Tu di antaranya yang kita boleh kongsi sama hari ni dah, insya-Allah. Itulah. Kalau tak ada pun Ustaz pun rasa cukup lah hari ni. Tak ada nak kongsi gapo, tak ada nak soalan gapo dah. Jadi insya-Allah setiap malam Khamis kita akan ikuti kisah-kisah
Nah, Siratun Nabawiyah. Kita ikut kisah-kisah Nabi. Malam Khamis dah. Malam Khamis kita ikut kisah Nabi. Malam Ma'at, malam esok ni kita akan baca kitab Muhimmah. Nah, kecik hari rumah tangga, kecik hari rumah tangga bahagia, kecik hari hidup rumah tangga, kecik hari laki bini macam mana hidup dalam sifat-sifat mahmudah, nak jauh daripada sifat-sifat mazmumah macam mana. InsyaAllah malam besok kita sambung dalam kitab Muhimmah. Nah, baru ni kita klik umrah tu kita mukadimah saja malam Jumaat, kerana kita kecek baru ni tu kita duduk di resort baru ni Jannatul Firdaus. Nah, lalu tu insya-Allah lah. Esok ni kita kecek hak Muhimmah. Tersebut tadi pun ada telefon masuk gaduh-gaduh. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Dia kita nak pergi majlis ni Ustaz, nak pergi pasah tok lelaki ni macam mana? Itu kata, kau. Mana pula pasah-pasah. Oh, tok lelaki paksa suruh jual butir Ustaz. Apa butir kotor? Tak Ustaz. butir kuda. Ada juga weh. Tok lelaki paksa suruh bini jual butir kuda. Ubat kuda. La ilaha illallah. Dia kata, ya duduk dengan tok lelaki Ustaz, jok nikah mari ni Ustaz, boleh anak 2-3 orang. Anak ni, tak ada jasa jumpa dengan pak tak. Beranak pak masuk go. Nah, duduk 2 bulan masuk go. Duduk setahun masuk go. Go siang malam pagi petang. Kerja buat dok kita sore. Pasal tak orang nak dah Ustaz. Tu dia. Kita nak curah Ustaz. Mampu curah. Nah, curah Ustaz. Curah kita apa pula? Dok gitu. Mungkin curah tok lelaki dok curah siapa dengan kita. Dok mampu curah aja ni. Nah, kita royaklah cara dia. Nah, kena pergi jumpa dengan Tok Email. Nah, pergi kecek dengan Tok Email dah dulu. Orang hak nikah kita tu mana? Pas nak pergi saat ni kena ada surat nikah. Nah, surat nikah kita duduk di mana? Lepas tu pergi jumpa dengan Tok Qadi, dengan saksi ke apa siap. Nak royak tu hari ni nak pilih Tok lelaki, pilih molek lah. Nah, lo ni dah ketong halah. Nah, tak ada salah undang-undang. Ganyo pun halah. Apa kerah lah kita. Wawun lahทีนี้มีผัวแบบไม่ทำงานแต่ติดยาเสพติดตายแน่ไอ้หวังเอ้ย Apa kerah ngor lah. Ambil tu pilih lah hak ada agama. Nah, tu kita kecek malam esok, malam Jumaat. Malam Sabtu, nah kita kecek pula hak alamat kiamat. Nah, apa ni kecek hak alamatus sa'ah sughra wal kubra. Kecek alamat kiamat hak besar juga kecek. Malam Ahad kita kecek hak penawar bagi hati. Kita duk bincang bab lingo pula minggu ni. Dan insya-Allah itulah sikit sebanyak maklumat yang kita boleh bagi pada muslim-muslimah, penonton-penonton kita. Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kebaikan lah. Mudah-mudahan kita boleh duduk dalam golongan orang yang dapat sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh duduk dalam golongan orang-orang yang sentiasa mendengarkan ilmu-ilmu agama. Nah, Assalamualaikum. Mama Yah baru masuk. Mama Yah ni. Mama Yah kata tak ada cahaya terang Ustaz ni. Tak ada cahaya terang. Nak cahaya terang kok mana Mama Yah ada buat muka lain tak ada. Allahu Rabbi. Itulah. Rasa cukup lah hari ni dah. Rasa apa tak ada dah. Gapo nak tanya tu tak. Nah, itu mudah-mudahan kita boleh ikuti sama. Mudah-mudahan kita boleh ambil maklumat bersama. Mudah-mudahan kita dengar rancangan ni kita dapat manfaat yang gitu banyak, yang gitu boleh jadi pedoman hidup untuk kita. Nah, insya-Allah. Kalau gitu cukup dululah hari ni dah. Nah, kita jumpa pula pagi esok. Pagi esok ni tengok kecek bab semaya tak ingat kecek lagi baru ni. Lepas tu kita nak masuk bab fiqh lah, fiqhul ibadah kita. Bab semaya, bab semaya, maya sunat, maya apa insya-Allah kita sambung esok lah. Cukup dulu hari ni. Kalau bahasa kasar, bahasa salah silap, Ustaz minta maaf banyak. Hak mana hak baik, hak mana boleh manfaat, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hundur sini dengan lafaz yang mulia. Minggu depan kita sambung dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang mana buat perahu yang besar. Buat perahu besar boleh muat segala binatang atas dunia ni. Sepasai segu. Gajah segu, singa segu. Kerana binatang lain mati habis. Malaikat hak selamat hak naik atas. Nah, perahu Nabi Nuh tu saja je lah. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum pemakah. Kerana kat Sapinah baru mari ni orang nak sudah dah. Don pitkan Ustaz. Macam terang ni, macam terang Ustaz. Nah, rabuk macam terang. Nah, kau pen pedai ya noh. Nah, aja don pitkan. Nah, aja don pitkan, kau pen pedai hemunkan. Nah, sebab itulah hari ni kalau kita kecek benda yang sebenar, nah, kita akan kena tutup dah. Nah, kalau kita kecek hak sebenar, kita akan kena tutup. Nah, tak bagi tengok. Sebab itulah. Nah, nak royak ke apa?
Nak oyak kata, nah, kita kecik hak sebenar. Tapi hak sebenar kita tu salah dengan undang-undang dunia. Salah dengan permintaan dunia. Nah, hak dia duk nak. Lalu tu dia kata tak wi kita nampak. Nah, dia boleh buat belaka. Dia nak kata tak sewi kita nampak, dia nak wi kita nampak. Hak dia belaka. Lalu tu mudah-mudahan nah kita banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan umat Islam kita yang berada di bumi Gaza, nah, Cenderon Kasar saat itu dapat selamat. Nah, dan juga Allah Ta'ala bagi bumi yang bertuah ini di bawah tangan Islam. InsyaAllah Allahumma ansur ikhwanal minal muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanal minal muslimina fi kulli makan. Ya sedap ustaz baca sejarah-sejarah Nabi. Sedap kok mana? Pulak bukan nasi. Nah, Mama Yah pelik-pelik halu. Nah, sedap ni nasi, take off ni sedap, buffet ni sedap Mama Yah. Dengar kisah ni gitulah, boleh ambil iktibar tu kita naknya, boleh ambil pengajaran dari dengar kisah. InsyaAllah cukuplah hari ni dah. Kasar bahasa salah silap, minta maaf banyak. Lepas tu kita akhir dengan doa Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahlah rezeki kami semua yang duk menonton ni ya Allah. Mudah-mudahan mereka semua yang duk menonton ni ya Allah, mereka boleh jejak di tanah haram, dua tanah haram ya Allah, Makkah dan juga Madinah ya Allah. Wa qiblatil awwali. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan boleh jejak juga kiblat kami, kiblat awal ya Allah, iaitu yakni Masjidil Aqsa di Filastin. Boleh jejak juga bumi Filastin ya Allah, bumi Aqsa. Allahumma amin. Itulah saja hari ini. Kira rasa bahasa salah silap, minta maaf banyak. Hak mana baik itu adalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hundur dengan lafaz yang aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.